penulis Universiti Awam Encik Kamarul Arifin Saliuddin, para pengarang-pengarang buku terbitan Universiti Awam, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Lebih dahulu kami ingin mengalu-alukan kehadiran anda bersama dengan kami untuk mengikuti forum bersama Kelab Penulis Universiti Awam. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis pada petang Jumaat yang penuh bermakna ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang dipimpin oleh Saudara Syamir Syafi'i bersama kita pada petang ini. Dengan hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من أهل الخير، وجعلنا من أهل البركة، وجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun hari ini untuk menjayakan majlis Forum Kelab Penulis Universiti Awam. Maka Kau permudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembang potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah ilmu kepada kami, sinarilah hati-hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. اللهم انصر لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجمع قلوبهم، اللهم اجمع أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، حرر أقصى بعونك يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Majlis menakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Samir Syafi'i atas pimpinan doa itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, sekali lagi kami mengalu-alukan kehadiran anda bersama dengan kami untuk sama-sama mengikuti forum bersama Kelab Penulis Universiti Awam yang akan berlangsung sebentar lagi. Tapi sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan, ingin menjemput tuan-tuan puan, para pengunjung dan juga para tetamu untuk mengambil tempat duduk masing-masing dan kita bersedia untuk memulakan forum bersama Kelab Penulis Universiti Awam sebentar lagi. Baiklah, hadirin yang dimuliakan, tanpa melengahkan masa lagi, sebentar lagi saya ingin mempersilakan barisan panelis yang akan bersama kita dalam forum ataupun segmen bola bicara pada petang ini. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya ingin mengalu-alukan tuan-tuan puan, para tetamu dan juga para pengunjung untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Rakan-rakan penerbit daripada Majlis Penerbitan Dunia Malaysia, MAPIM khususnya, para tetamu, saya difahamkan ada juga mahasiswa daripada UKM yang dibawakan khas bersama dengan kita pada petang ini untuk mengambil tempat duduk, dan bersama dengan kita juga pelajar-pelajar daripada UTM, daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Jom bersama dengan kami untuk kita ikuti apakah yang akan diperkatakan oleh barisan panelis kita dalam forum bersama Kelab Penulis Universiti Awam sebentar lagi. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata saya ingin mempersilakan para panelis kita untuk naik ke pentas untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Majlis dengan hormatnya ingin mempersilakan Profesor Dr. Rahim bin Aman dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kami juga ingin mempersilakan Profesor Madya Dr. Khadijah binti Alawi dari UKM. Seterusnya Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Tariq bin Hamid Sultan, penerbit UPM Universiti Putra Malaysia. Dipersilakan Profesor Madya Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Silakan Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar.
Pengerusi Lembaga Pengelola Yayasan Bangunan Buku Negara dari Universiti Melaya, Dr. Muhammad Syamsino bin Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam balik semadani. Tuan-tuan dan puan, hadirin yang dimuliakan. Sekali lagi saya berjumpa tuan-tuan dan puan, para pengunjung dan juga para tetamu untuk bersama dengan kami di hadapan pentas utama ini untuk sama-sama kita mengikuti forum bersama Kelab Penulis Universiti Awam. Kita bersama dengan panelis yang tidak asing lagi, khususnya dalam dunia penerbitan di Malaysia ini. Kita bersama dengan tetamu-tetamu yang kami bawakan secara eksklusif untuk sama-sama membincangkan ataupun menjawab sebarang persoalan yang mungkin boleh diajukan daripada para penonton yang bersama dengan kita pada tengah hari ini. Baik, sebelum itu saya ingin melalukan bersama dengan kami barisan panelis yang dibawakan khas. Terima kasih kerana sudi bertandang ke Melaka bersama dengan Expo Buku Malaysia hari ini daripada UM, daripada UKM, UPM dan juga Tan Sri sendiri yang bersama dengan kami sepanjang hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan, seperti yang telah kita hibahkan, yang telah kita umumkan sebelum ini adalah merupakan forum bersama Kelab Penulis Universiti Awam. Kalau anda ingin mengetahui apakah itu Kelab Penulis Universiti Awam, ini adalah platform yang sesuai untuk anda mengikuti ataupun ingin anda bertanyakan soalan kepada barisan panelis bersama dengan kita pada petang ini. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan secara ringkas. Sebenarnya kalau kita nak perkenalkan secara mendalam, akan ambil masa 3-4 jam. Sebabnya mereka adalah penulis-penulis ataupun tokoh-tokoh penulis yang dibawakan daripada universiti masing-masing. Kalau kita lihat profil yang diberikan kepada saya tadi, tebal-tebal semuanya Prof, tebal-tebal semuanya Dato', kerana mereka mempunyai koleksi penerbitan buku yang sangat banyak. Jadi kita nak kongsikan ataupun kita nak korek apa rahsia mereka menghasilkan buku-buku tersebut yang mungkin boleh kita praktikan bersama dengan para pengunjung kita ataupun para tetamu kita yang mungkin berhasrat untuk menjadi seorang penulis. Kita akan bersama dengan mereka sebentar lagi. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan Profesor Dr. Rahim bin Aman, merupakan seorang profesor berpusat kajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu, Bintara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Kita bagi tepukan kepada Profesor Dr. Rahim. Terima kasih. Seterusnya saya persilakan Profesor Madya Dr. Khadijah binti Alawi, pensyarah Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Terima kasih. Seterusnya dari UPM, Universiti Putra Malaysia, Profesor Engineer Teknologis Dr. Muhammad Tariq bin Hamid Sultan, merupakan pengarah penerbit UPM. Terima kasih Prof. Seterusnya dari UTM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, tak lain tak bukan Profesor Madya Dr. Sabri bin Muhammad Sharif. Beliau merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni daripada UTM. Seterusnya kita bersama dengan Tan Sri Profesor Dato' Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar, Pengerusi Lembaga Pengelola Yayasan Pembangunan Buku Negara. Terima kasih Tan Sri. Dan dari Universiti Melaya, Dr. Muhammad Syamsino bin Abdul Aziz, Senior Lecturer, Center for Internship Training and Academic Enrichment and Department of Siasah Syariah, Academy of Islamic Studies, Universiti Melaya, UM. Baik, itulah dia secara ringkas dia barisan panelis yang kita bawakan pada petang ini. Baik, untuk makluman anda, kita akan adakan dua pusingan. Soalannya sebanyak 2 pusingan, dan selepas itu kita akan buka kepada para penonton dan juga para pengunjung yang sekiranya ada sebarang soalan untuk diajukan kepada barisan panelis kita. Baik, kita mulakan dengan soalan pusingan pertama. Soalan yang pertama sudah semestinya kepada Tan Sri. So, Tan Sri, mungkin kita boleh ceritakan sedikit pengenalan ataupun apakah idea ataupun apakah konsep yang dibawakan berkaitan tentang Kelab Penulis Universiti Awam ini. Mungkin Tan Sri boleh ceritakan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurusi majlis dan para tetamu
tetamu ilmuwan yang saya hormati. Syukur kepada Allah SWT kita dapat bertemu. Jadi sebab tu saya minta izin, nama saya penghujung, biar saya cakap sebab idea Persatuan Penulis di universiti ini datang daripada Yayasan Buku Negara setelah dicadangkan oleh Puan Nuraini, Menteri Pendidikan Tinggi. Jadi kita kena buat satu konseptual. Berdasarkan pada pandangan ini, kita kena buat garis panduan. Sebab idea-idea ini dulu datang daripada kita, dan sehingga sekarang bila dikata Persatuan Penulis di universiti tak wujud. Saya tahulah saya dah pergi 4 universiti saya mengajar, tak wujud. Yang wujud ialah persatuan-persatuan ketetangan, pelajar. Jadi persatuan ideal persatuan penulis ini. Jadi kita membuat konseptual di mana saya mencadangkan, dan saya kata sebelum kita buat paper kita minta pandangan kawan-kawan. Ini ilmuwan, mungkin saya ilmuwan dah tua, ini ilmuwan muda yang progresif, yang mempunyai idea yang baik untuk adakan persatuan. Jadi yang pertama, bila saya dah survey beberapa universiti, kita pergi Ujung Hormat, cuba tanya ada tak kelab penulis, tak ada. Kat mana tempat mana? Tapi kita selalu pergi kepada pusat penerbitan. Pusat penerbitan yang ada penerbitan, yang ada melakukan buku, jual buku dan sebagainya, kita melawat. Bila kita pergi, kita lihat tak ada satu organisasi yang boleh dikatakan kelab penulis. Mana ada persatuan penulis di universiti? Our idea, sebab saya ni dah pernah tahu saya di Ketua Satu dah lewat 30 tahun, dah pernah saja rakyat ada persatuan penulis dekat negeri. Tapi universiti tak ada. Ada pun kelab apa kaki tangan akademik. Pasal naik gaji, taruh dana itu saja yang diri. Jadi yang dikatakan kelab penulis di sini konsep dia di mana kita adakan satu kelab melibatkan pelajar, kaki tangan am dan kaki tangan akademik. Macam mana kita bonding lah. Bila dah ada organisasi ini, sekretariatnya bagi saya lah di antara yang kita cadang yang kita lakukan ialah penerbit. Sebab dia relevan. Sebab bila artinya seorang profesor universiti dengan penerbit. Kalau tak ada dengan penerbit, saya rasa berat. Kalau HEP, awak pelajar, siapa lagi? Jadi dengan ada penerbit, jadi penerbit mempunyai mesti ada pengarah yang mantap dan bekerjasama dengan profesor-profesor untuk berbincang bagaimana nak memperkasakan penerbitan. Penerbit. Kalau kita, maklumlah kita sekolah ni banyak cakap, banyak idea, banyak ada buku, tak tahu nak terbit. Penerbit lah yang main peranan. Itu sebab saya dah lama kat Universiti Melaya. Masa Tuan Aziz ada, saya dah pergi merata 4 universiti jadi profesor 3 tahun, tak ada. Itu yang kebetulan saya ada Yayasan Buku Negara, kita kena lead, kita panggil universiti dan hari ini kita buat persefahaman. Lepas tu kita hantar kepada Vice Chancellor. Vice Chancellor akan arahkan, kita cadangkan kepada penerbit. Lepas tu saya pergi beberapa terkini dengan UKM. Bila saya dah berjumpa, tak pandangan dan sebagainya, umumnya dekat UPM saya berita apa-apa. Macam tadi pun, orang nak harapkan UPM pun tak ada. Nasib-nasib. Tiba-tiba kalau jabatan penerbit itu, orang yang tak ada berpangkat tinggi profesor. Lagi susah. Padahal dia penerbit, dia nak deal dengan profesor dan apa, tak ada satu panduan. Jadi saya berpendapat kita mesti ada satu gerakan Persatuan Penulis Kampus atau Pusat Pengajian Tinggi. Itu yang pertama. Itu yang asas dia. Bila dah ada macam ini, kita buat penjelasan, bonding, bonding apa nak buat, penerbit. Misalnya satu contoh, student dia ada organisasi di college atau persatuan. Kaki tangan akademik pun ada. Tapi dia buat lebih kebajikan akademik. Sebenarnya hal penerbitan foto dari berat, tapi itu yang juga susah. Jadi pada pandangan kami, kita adakan satu persatuan penulis gabungan yang melibatkan tiga-tiga ini, di mana tujuan dia menghasilkan karya dengan idea-idea yang baik
dengan ada ceramah-ceramah dan networking dengan universiti. Jadi itu saja buat permulaan. Cuba kita fikirkan balik, betul tak saya bercakap? Kalau ada, kita susun Yayasan Buku Negara. Kebetulan saya masih lagi bertugas sebagai profesor, boleh buat pandangan dan sebagainya. Kita buat perhimpunan, ada berapa 20 universiti, saling berunding dan sebagainya, bertukar-tukar idea. Itu buat permulaan. Okey, terima kasih Tan Sri. Saya tertarik dengan YPBN Writers Club ataupun kelab penulis YPBN sendiri. Bagaimana Tan Sri melihat penubuhan kelab tersebut boleh disamakan dengan kelab penulis Universiti Awam ni, Tan Sri? Mungkin secara dasarnya. Secara dasarnya, sebab kita kalau universiti nak campurkan dengan suatu penelitian lain cara berfikir. Saya dalam sistem tu saya faham lah. Bila saya cakap tabuk ilmiah, akademik apa-apa, penulis negeri yang orang biasa pun tak sesuai. Tak? Kalau kita buat asyik leka dengan orang bawahan, tak ada akademik pun tak sesuai. Kat mana kita nak mengadukan? Dengan tuan-tuan ni. Ada tak gabungan ini? Saya tak nampak. Saya dah tahu, saya dah nampak universiti tak ada satu gabungan dan sebagainya. Bila dah ada, kita mengadakan pressure lah, pandangan kepada Naib Chancellor dan sebagainya, dia menghormati. Itulah apa ertinya seorang ahli akademik menghasilkan karya. Ada organisasi, bukan universiti satuan tadi, satu akademik, supaya kita wujud. Dan saya rasa pihak universiti akan mendengar pandangan kita. Pandangan kita ilmuwan. Sama sekali hal-hal yang kenaikan pangkat, lebih lah. Ada naik pangkat pula. Ada nak cakap pengalaman saya di universiti. Saya satu segi saya fighter dalam Senate, dalam apa, misalnya penerbitan. Sehingga sekarang setiap naik pangkat mesti penerbitan daripada ISI, wajib. Right. Jadi tak adalah satu senarai mengatakan penerbitan dalam bahasa Melayu. Ya. Jadi bagi saya, satu penerbitan itu tak kira apa bahasa, yang penting kualiti penerbitan itu. Dan kalau dia dapat menghasilkan karya dalam bahasa Melayu, itulah satu rahmat untuk negara. Kalau tak ada dasar-dasar ini, saudara tengoklah, show respect orang kita dan kebanyakan orang bukan Melayu tak ada minat nak menulis dalam bahasa Melayu. Sedangkan negara-negara lain, China, Jepun, Korea, Indonesia, karya tempatan mereka lah kita dihormati. Kita dah terbalik, hege-hege nak pergi kepada cara orang barat, nak pergi sana orang barat. Akhirnya kita yang intelektual membunuh warisan peradaban kita yang budaya kita. Cara membunuh tu maksud saya sistem tu yang ada. Jadi saya mekanisme, saya sebagai orang lama lah, 4 universiti saya bertugas. Saya tengok itulah mainan dia. Daripada Pencen Universiti saya pergi UPSI, UMK, Universiti Islam. Masih lagi Universiti Islam. Saya tengok tak ubah-ubah. Jadi kelab satuan penulis tadi tu di kalangan universiti dinaungan oleh Naib Chancellor, HEP ke atau peranan atau HEP bagi akademik, dan HEP bagi pelajar. Bincang. Bila dah bonding, insya-Allah kita barulah dapat buat satu panduan kenaikan pangkat. Misalnya kenaikan pangkat macam satu contoh di Universiti Melayu, gila ranking. Heboh saya cakap dalam Senate, dekat luar saya dalam Kabinet, saya kata Universiti Melayu gila ranking. Vice Chancellor pun bising. Dia pun tak ada komen, dia komen saya bantai dalam Senate. Gila ranking macam mana? Penerbitan ISI sampai sekarang 2-3. Jadi saya dalam keadaan itu, insya-Allah bila dah ada persatuan yang dikatakan penerbit-terbit tadi, golongan-golongan ini mempunyai pandangan yang keras terhadap akademik. Itu sebab saya pula. Terima kasih. Baik, terima kasih Tan Sri. Okay, itu adalah lontaran idea ataupun itu adalah tema utama yang kita bincangkan pada petang ini, telah pun dilontarkan oleh Tan Sri sebentar tadi. Tapi sebelum kita merujuk kepada soalan-soalan yang telah disediakan oleh penganjur, saya nak bertanya kepada barisan panelis kita, bagaimana pandangan ataupun bagaimana sambutan anda terhadap idea yang dilontarkan oleh Tan Sri sebentar tadi. Mungkin untuk memanaskan gelanggang, saya ingin mempersilakan Profesor Dr. Rahim mungkin untuk menyahut
idea tersebut. Bagaimana pandangan Prof sendiri terhadap lontaran idea yang dilontarkan oleh Tan Sri Suta tadi? Ataupun sama ada pro and cons yang boleh kita bicarakan hari ini? Ini perbincangan secara terbuka, Prof. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimati Tan Sri, sahabat-sahabat saya. Idea yang diberikan tadi pada saya satu idea yang menarik. Yang sebelum ini kita belum ada kelab sebegitu. Cuma mungkin kelab ini adakah terbuka kepada mahasiswa asli ataupun kepada pensyarah dan akademik, gabungan semua sekali. Iya. Satu idea yang bernas yang sekarang ini belum lagi wujud. Sebab jika kelab ini wujud, ia mungkin menjadi satu kelab yang boleh memberikan sarana ataupun idea-idea kepada Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun kepada universiti sendiri untuk kita jadikan hasil karya mereka ini sebagai satu yang boleh kita sanjung. Seperti yang Tan Sri katakan tadi bahawa sekarang ini untuk dengan pangkat misalnya, buku itu hanya sebagai tempelan. Tempelan maknanya jika ada itu baik, jika tidak ada pun tak menjadi isu yang besar. Sebab penekanan kepada jurnal yang di-enact oleh Web of Science tadi ataupun sekarang dipanggil WOS atau yang sebelum dipanggil sebagai ASI. Q1 dan Q4 ataupun Scopus. Ini yang dilihat di universiti dari segi penerbitan dan sebagainya. Jadi ini satu kerugian kepada negara juga, kepada negara, kepada sumber manusia kita yang cerdik pandai ini. Kalau dia melontarkan air dalam bentuk buku tak dikira sebenarnya. Ini masalah besar. Ya. Sebab pada saya untuk menghasilkan sebuah artikel jurnal lebih mudah daripada menghasilkan sebuah buku. Buku terlalu sulit. Kalau suka untuk menghasilkan sebuah buku tadi, bagi mereka yang boleh menghasilkan buku ini satu hasil karya yang cukup cemerlang. Ya? Apatah lagi kalau buku itu dalam bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Kerana kita mengumpul dan kita mewawarkan tentang ilmu Melayu itu sendiri atau ilmu dalam bidang kita misalnya. Contoh macam bidang aereo angkasa. Kalau bisa menulis buku dalam bahasa Melayu, satu yang menarik, menambahkan inventory ilmu dalam bahasa Melayu. Sebab sewaktu saya mula-mula memohon pensyarah di universiti Tan Sri sebagai tutor waktu itu di UKM dalam panel Tuan-Duga. Mungkin Tan Sri kenal lah tokoh linguistik Melayu ketika itu di UKM. Dia kata, "Rahim, kamu tahu tidak, ilmu Melayu ni kering." Dia kata, "Ilmu Melayu ni kering. Apa pandangan saudara?" Sebagai tutor, kita kan baru masuk dan tak pernah jawab apa benda kan. Jadi saya kata, kering mungkin ialah kita kekurangan buku dalam bahasa Melayu, ilmu dalam bahasa Melayu. Ini masalah kan. Jadi dan profesor tadi mengangguk, ya betul. Sebab bidang linguistik Melayu ini semuanya ditulis dalam bahasa Inggeris. Mengkaji bahasa Melayu tapi wahananya bahasa Inggeris. Jadi saya kira dengan kelab yang sebegini, Tan Sri, kalau kita boleh mampu tubuhkan bukan saja semua universiti yang ada di Malaysia ini, dan kalau boleh bergabung juga dengan private universiti juga, kita akan lebih kuat. Bukan sekadar universiti awam saja, dengan private universiti. Jadi boleh memaksa mereka juga tulis dalam bahasa kebangsaan. Walaupun misalnya MMU lebih kepada bahasa Inggeris, kita paksa mereka tulis dalam bahasa Melayu. Ini untuk menambahkan lagi inventory ilmu dalam bahasa Melayu. Saya menyokonglah idea Tan Sri tadi dan mudah-mudahan kita mampu untuk menjayakan kelab di sini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pandangan daripada Profesor Dr. Rahim bin Aman daripada Pusat Kajian Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Bintara Melayu UKM Program. Kalau saya boleh baca sikit kepakaran dalam bidang linguistik sejarah dan dialektologi.
Major dalam bahasa masyarakat minoriti. Itu dia kepakaran Prof. Terima kasih Prof di atas pandangan tersebut. Seterusnya saya ingin mendapatkan pandangan ataupun mungkin kita boleh ulas sedikit terhadap idea yang telah dilontarkan oleh Tan Sri sebentar tadi. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Syamsino bin Abdul Aziz daripada Universiti Malaya. Silakan. Boleh dapatkan mikrofon saya. Okey. Silakan Dr. Terima kasih Tuan Busi. Terima kasih juga kepada Tan Sri, sahabat-sahabat sekalian. Pertamanya saya melihat bahawa idea yang dikeluarkan oleh pihak Tan Sri tadi sesuatu yang baik. Kerana saya melihat, merasakan dia perlu ada jiwa. Jiwa ini bermaksud, pertama saya letakkan satu akronim Tan Sri. Pertama, dia membuka jalinan, ruang perkongsian. Hari ini pelajar-pelajar kita kan macam dulu nak dapatkan jurnal nak kena pergi universiti lain. Universiti lain sekarang ni online sekejap je Prof kan. Satu, membuka jalinan kerjasama antara pelajar, antara kalangan akademik dan untuk kalangan awam. Juga mereka berbuka kemampuan untuk menulis dan sebagainya. Pertama, keduanya ini adalah inisiatif yang baik. Cuma inisiatif ini, saya kira memerlukan dokongan juga daripada polisi daripada pihak universiti serta pihak kerajaan. Mungkin kalau Tan Sri kata nak menggalakkan penulisan dalam bahasa Melayu, saya kira sekarang ni pihak kerajaan sebagai contoh, di universiti sekarang dia ada kursus wajib universiti. 400,000 orang ke student semua kena ambil kursus mata pelajaran pengajian umum, yang mana kursus itu telah ditetapkan untuk diajar dalam bahasa Melayu. Contohlah kalau untuk pengetahuan sahabat-sahabat, penghayatan etika dan peradaban, kursus integriti dan anti rasuah. Kursus-kursus ini perlu diajar dalam bahasa Melayu, dan inisiatif untuk nak menulis itu perlu dibuka, diajak dan dirimbunkan oleh sahabat-sahabat institusi lain yang mengajar kursus itu. Dan W pula, saya kira ada jiwa W merujuk pada wow. Kaedah menulis pada hari ini, Tan Sri, saya kira dia bukan lagi bukan sekadar buku. Mungkin lagi kita perlu buka juga kepada, terutama kepada pelajar-pelajar, jika pelajar tu nak menulis dalam bentuk yang mungkin buku-buku yang ringkas, buku yang lebih ringan. Kalau sekarang ni orang kata trend buku healing, Tan Sri, buku tulis sikit je tapi rasa tenang, macam itulah. Maknanya kita perlu mencari sesuatu yang ada wow dalam bentuk tulisan. Dan satu lagi, saya kira yang paling utama daripada JIWA ni, iaitu aspirasi untuk masyarakat. Saya yakin sahabat-sahabat boleh sedar bahawa penulisan kita ni, kita nak sampai jauh. Kita nak penulisan kita, kalau kita ni bukan sekadar di alam sini tetapi juga di alam sana, maka kita nak penulisan kita ni dapat memberikan satu perubahan kepada masyarakat. Sebagai contohlah, kalau kita bercakap tentang integriti dan anti rasuah, buku itu perlu sebolehnya kita nak, kalau boleh nak membakar sedikit semangat masyarakat. Kalau kita tengok bagaimana, kalau kita tengok ranking, contohnya lah ranking bola, semua orang ambil sana, tapi ranking integriti contohnya kita buat lebih kurang. Jadi kita nak aspirasi dalam masyarakat perlu diterapkan dalam penulisan kita. Saya rasa yang itu panjang kata Sinto. Terima kasih Dr. Muhammad Syamsino daripada Universiti Malaya. Dari Universiti Malaya kita terbang seketika, kita kembali semula ke UKM. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Khadijah binti Arabi. Mungkin Dr. Khadijah ada pandangan berbeza ataupun bagaimana lontaran idea yang telah dilontarkan oleh Tan Sri tadi, bagaimana Dr. menyambut idea tersebut? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat-sangat setuju bila penerbit hantar WhatsApp kat saya dengan PowerPoint. Saya baca, saya rasa sangat teruja dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri kerana mencetuskan idea dalam penulisan buku ni. Jadi semakin hari semakin tenggelam penulisan buku sebab semua mengejar ISI dan Scopus dan sebagainya. Jadi beberapa pandangan tambahan lah daripada saya, daripada Prof. Rahim memang tepatlah apa yang dinyatakan. Tapi cuba tambahan, kalaulah KPT sendiri, kalau kita tengok grant-grant yang diberikan FRGS, PRGS, TRGS, kebanyakan grant pun nak dalam bahasa Inggeris. Jadi
penulisan geran, tapi datanya data Malaysia nak dipersembahkan kepada antarabangsa. Tidak ada sedikit pun pemikiran daripada top down lah yang ini kepada masyarakat. Apa yang masyarakat dapat daripada cukai pendapatan yang masuk dalam geran dan kembalikan kepada masyarakat setempat. Jadi kerisauan saya jugalah kepada isu tentang kementerian sendiri. Dan satu lagi kementerian yang sangat berkait rapat adalah Kementerian Teknologi, Sains dan Teknologi. Jadi saya rasa Prof Muhammad Tariq boleh berbincang perkara ini because very close to you. Kementerian Sains, because kita punya any penilaian kita, pengukuran kita adalah data daripada Kementerian Sains dan Teknologi. Jadi itu kerisauan saya lah. Satu lagi, masyarakat sekarang, pelajar-pelajar saya tak berminat untuk menulis. Kalau kita minta mereka buat tesis, saya kena kejar mereka macam halilintar. Kalau tak menjadi tesisnya. 10 tahun pun tak habis PhD. Jadi ini isu. Jadi sebab media sosial sekarang ni nak very fast, nak cepat. Jadi TikTok ajalah, ataupun video pendek sajalah, ataupun buat satu karangan, satu muka surat cukuplah. Jadi bagaimana dengan kelab ni, saya rasa sangat-sangat membantu untuk meningkatkan, improve dalam penulisan. Saya balik kepada, sorry saya ambil masa. Bersyarah kalau bagi mic ni susah nak lepas. Jadi satu lagi is saya setuju dengan Prof sebab berkaitan dengan amal jariah. Jadi ilmu ini, penulisan buku ni pada saya paling, kalau kita nak bersedekah tu is very easy untuk kekal amal jariah tu. Jadi kita kena highlight perkara ni, bagaimana kelab penulis ni boleh highlight konsep amal jariah dengan menulis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Profesor Mana Dr. Khadijah binti Alawi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kita dah dengar pandangan daripada Dr. Khadijah. Seterusnya kita bersama dengan panel kita, Profesor Engineer Teknologi Dr. Muhammad Tariq bin Hamid Sultan. Ini sudut pandang daripada penerbit. Okay, sebagai pengarah penerbit UPM, mungkin sudut pandang Prof mungkin berbeza bersama dengan panel kita yang lain. Mungkin sudut pandang dari penerbit itu sendiri sebagai organisasi penerbit, bagaimana kewujudan kelab penulis ini boleh membantu penerbit itu sendiri untuk menghasilkan ataupun mendapatkan karya-karya yang boleh kita terbitkan seperti yang Tan Sri lontarkan tadi. Silakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kewujudan kelab penulis buku ini. Kalau kita lihat pada tahun 2021, Tan Sri, kita lihat kepada UNESCO World Book Capital. Di sana mereka telah mengutarakan bahawa a good nation ialah di mana kalau kita Malaysia ada 33 juta rakyat. Daripada 33 juta rakyat, kalau dilihat apa yang dikatakan oleh UNESCO World Book Capital ni, mereka mengatakan bahawa 1% daripadanya mestilah menghasilkan penulisan, iaitu di sini kalau 33 juta bermakna 33,000. 33,000 sebenarnya naskah buku yang perlu kita hasilkan di Malaysia dalam masa setahun. Setahun 33,000 kan? Kalau kita ambil tadi, kita buat perkiraan dengan Prof tadi kita buat sedikit pengiraan dalam holding room tadi, 20 IPTA termasuk dengan DBP yang ada, mungkin kita ada lebih kurang 30 penerbit. Kalau satu penerbit kita menghasilkan 100 naskah judul buku, 30 penerbit baru 3,000 naskah. Yang kita nak capai 33,000. Itu dia. Dan untuk pengetahuan adik-adik, anak-anak murid kita yang ada hari ini, mereka ini merupakan penulis. Kenapa saya kata mereka ini merupakan penulis? Kerana apabila mereka mempelajari ijazah sarjana muda mereka, dan di akhir
tempoh pengajian mereka, mereka akan menghasilkan satu naskah buku yang dikenali sebagai tesis. Sebenarnya tesis itu adalah merupakan penulisan pelajar, olahan pelajar, penulisan pelajar yang dihasilkan pada akhir tahun yang keempat. Dan di sini kalau kita lihat, kalau sekiranya tesis yang dihasilkan oleh para pelajar tadi boleh diolah, kita semestinya boleh menjadikan ia sebagai satu buku. Dan saya yakin, sebab apa yang kami buat di Universiti Putra Malaysia ni adalah, dan saya yakin di UKM pun telah ada model ni, iaitu penghasilan tesis kepada buku. Jadi bila penghasilan tesis kepada buku ni, kita memberi peluang dan ruang kepada para pelajar, khususnya para pelajar yang memperolehi yang telah pun menghabiskan ijazah sarjana dan juga ijazah sarjana muda, untuk mengolahkan tesis mereka kepada buku. Jadi apabila tesis mereka diolah kepada buku, di sinilah kita akan melihat bahawa jawapan kepada 33,000 naskah judul yang perlu kita hasilkan dalam masa setahun itu perlu kita capai dengan beberapa kaedah ni. Jadi dengan adanya kelab penulis ni, sebenarnya saya rasa kita dapat mengumpulkan kepakaran ataupun memberikan bimbingan sebenarnya kepada para pelajar, iaitu generasi muda ni, menulis. Sebelum mereka boleh menulis, minat mereka kepada membaca tu perlu kita wujudkan, kerana kita lihat sekarang ni minat kepada pembacaan makin lama makin hilang. Okey. Makin lama makin hilang minat membaca ni. Membaca, bukan kata membaca buku, malah terbalik kepada apa yang saya sedang merhatikan di depan mata saya ni, naskah Quran ni. Quran ini pun sudah lama kita tinggalkan untuk dibaca. Apakah lagi buku-buku yang ada di depan kita. Jadi dengan wujudnya kelab penulis ni, saya mengharapkan di setiap universiti pensyarah-pensyarah, tokoh-tokoh akademik yang ada tak semestinya menjadi tokoh untuk menulis, cukup sekadar mempunyai semangat dan juga minat. InsyaAllah penulisan itu dapat kita lakukan, dan kita mendorong anak-anak murid kita ni menghasilkan makalah-makalah, menghasilkan penerbitan-penerbitan yang bukan sahaja boleh dirujuk oleh kita di dalam satu universiti, malah boleh dirujuk oleh masyarakat. Dan seharusnya buku-buku yang kita hasilkan ini adalah buku-buku yang menjawab kepada persoalan yang datangnya daripada masyarakat. Kerana masalah yang datang daripada masyarakat diolah menjadi buku, menjadi kepada penyelesaian dan penghasilan buku. Itulah menjadi kaedah yang paling baik bagaimana kita mengolah masalah kepada penyelesaian kepada buku yang kita hasilkan, insya-Allah. Okey, itu dia. Saya rasa teruja betul dengar jawapan begitu. Soalnya mudah je kita convertkan atau kita cari masalah apa masalah yang berlaku dalam persekitaran kita. Kita olah kepada satu ilmu yang boleh kita terjemahkan dalam bentuk buku. Simple. Mudah saja. Saya rasa semua yang dekat sini semua ada masalah masing-masing. Bukan masalah masing-masing, semua ada idea masing-masing sebenarnya. Cuma anda hanya perlukan semangat dan juga dorongan dan juga satu platform ataupun ekosistem yang betul untuk kita muncul sebagai seorang penulis ataupun untuk kita menghasilkan sebuah karya. Baik, terima kasih Prof. Okey, saya bersama dengan ini panelis kita, bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif daripada UTM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Selalu saya jumpa Datuk kalau dekat event ataupun acara sukan, Datuk. Tapi hari ini saya bersama dengan Datuk untuk satu platform dalam segmen bicara yang begitu intelektual, yang begitu ilmiah pada ketika ini, dan beliau merupakan Timbalan dan Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni daripada UTM, orang yang paling dekat, yang paling hampir sekali dengan pelajar. Okey, mungkin pandangan Datuk tentang penubuhan kelab penulis ni, bagaimana kita boleh menyuntik ataupun kita boleh menyokong pelajar-pelajar khususnya di universiti awam ni untuk menjadi seorang penulis. Silakan Datuk. Auzubillahi samii'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita, iaitu Encik Bob, yang lebih terkenal dengan Cik Bob. Kita banyak buat program sukan. Tak sangka ini Cik Bob naik satu level ke level intellectual, iaitu forum penulisan ataupun buku. Saya juga ucap terima kasih kepada sifu saya sebelum ini, Tan Sri
Abdul Latif. Saya anggap dia sebagai sifu lah. Bila Tan Sri duduk di sebelah saya ni, saya anggap bahawa apa yang saya nak cakap semua Tan Sri dah ambil. Begitu juga para panel yang saya kasih sekalian. Memandangkan kita di negeri Melaka, jadi saya rasa lebih mudah untuk saya mulakan dengan saya nak baca serangkap pantun lah. Saya pun orang Melaka, orang Wajib Tanah. Jadi saya nak mula dengan serangkap pantun dulu. Tak sah kalau datang Melaka tak ada pantun. Pantun dia mudah saja. Kalau tidak kerana rembulan, tidak bintang di langit tinggi, kalau tidak kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana mungkin kita semua berada pada hari ini. Itu pantun saya yang pertama. Tadi saya simpan pantun ni masa nak mula saya punya tadi, tapi dah ni saya ambil pantun ni. Saya cuba ringkaskan. Saya nak mulakan dengan, sebab hari ini tentang buku dan penulis, saya nak mulakan dengan satu kata-kata yang saya petik daripada Al-Jahiz. Al-Jahiz ni seorang penulis yang sangat hebat di zaman Empayar Islam dahulu, dan dia telah menulis lebih daripada 200 buah buku. Zaman dulu tak macam sekarang dia tulis kat kulit kambing dan sebagainya, susah nak pilih buku. Lebih daripada 200 buku, dan akhirnya dia meninggal katanya dalam usia 93 tahun, dihimpap oleh bukunya yang begitu banyak. Dia tertimpa, dia meninggal disebabkan bukunya yang terlalu banyak. Dia menulis banyaklah, antaranya banyak kitabnya, antara yang boleh saya sebutkan seperti Al-Bakhil, Al-Bukhala. Dia tentang cerita tentang orang yang bakhil, orang yang tamak. Kalau ada ilmu kita tak kongsi pun, maka kita dianggap sebagai tamak. Dia ada mengatakan, ada satu ayat yang saya petik, dan ayat ini saya olahkan. Ayat dia pendek tapi saya panjangkan. Dia mengatakan, Al-Jahiz mengatakan, dan saya panjangkan ayat dengan olahan sedikit. Teman yang paling setia adalah buku. Buku akan diam apabila kita menyuruhnya diam. Buku tidak akan mengganggu dirimu, namun tak kala kita dirundung kesepian, buku akan menjadi sahabat sejati yang paling akrab. Jadi dengan kata-kata dia ini, kalau kita dapat jadikan kata-kata ini sebagai satu kata-kata yang orang kata azimatnya, maka saya yakin orang kata industri buku ataupun penerbitan buku dapat dihidupkan, disuburkan kembali. Saya cuba pendekkan dengan pertama sekalinya, of course, sifu takkanlah saya nak kata istilah satu cadangan yang sangat bernas, dan saya ingin menyantuni apa yang dikatakan oleh Tan Sri tadi dengan 3 P lah, dengan 3 P. P yang pertama, saya sambut baik apa yang disebut oleh Tan Sri tadi. P yang pertama ialah bagi saya ialah penulisan. Penulisan tu maksudnya kita harus perbanyakkan lagi sekelompok ataupun sekumpulan penulis di Malaysia ini dalam satu platform yang disebut oleh Tan Sri tadi. Kita dah ada, tapi terpecah-pecah. Jadi terpecah-pecah tu tak kuat. Jadi kita kena ada satu force, iaitu satu kumpulan yang ramai dan menghasilkan penulisan. Ya, Pak kata apa? Mat Kilau pun dia kata kalau kita terpecah-pecah, kita seperti buah manggis, nampak di luar nampak di luar macam hebat warna hitam, tapi di dalamnya lembut buah manggis. Jadi yang pertama P ialah penulisan, sekelompok penulisan yang ada satu platform yang mesti menjadi antara berkongsi pandangan satu. Kita dah ada, tapi kita kena perkuatkan lagi. Itu yang P yang pertama lah, saya tak nak ulas lebih panjang. Yang kedua, P yang kedua ialah kita kena ada kelompok pembaca. Masalah kita sekarang macam kita tengok hari ini, banyak buku, tapi macam mana kita kena semarakkan lagi budaya membaca ni. Maknanya pembaca tu kena ada. Pembaca tu bukan sekadar dia datang, dia semak-semak, dia belik-belik tapi tak beli. Dia akhirnya pembaca itu, yang pertama dia beli buku tu dulu. Dia kena beli dulu. Beli buku, kemudian dia baca buku tu dan dia mentelaah buku tu dan dia jadikan sebagai satu, orang kata, yang bermanfaat pada dirinya. Itu yang perlu disemarakkan lagi. Dah ada, tapi mungkin kena semarakkan lagi, iaitu kelompok dipanggil pembaca. Sebab zaman digital ni kita dah semakin kurang. Orang nak beli buku, orang lebih tengok melalui gadget dan sebagainya. Itu berlaku dalam keluarga kita juga. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari segi pemasaran.
Pemasaran termasuk juga pemasaran ini, maksud saya kita kena perhebatkan. Kita dah ada tapi barangkali tak cukup kuat. Kita kena, kalau tadi disebut oleh Profesor tadi 33 buku, kita juga kena lahirkan pembaca yang katakan 33 ribu juga pembaca dan pembeli, ataupun 33,330,000 pembaca dan pembeli, dan barulah ekosistem tu berlaku dengan baik. Dan yang terakhir bagi saya ialah P yang keempat lah. Saya tambah satu lagi P, yang ini dah berlaku pun tapi mungkin kena semarak, iaitu P, pembuanaan. Saya tak gunakan ayat global. Global tu ayat dipinjam daripada bahasa Inggeris. Saya gunakan buana, pembuanaan, iaitu pengantarabangsaaan. Jadi sudah sampai masanya apa yang disebut oleh Tan Sri ni, kita kena pembuanaan, membuanakan, orang kata budaya membaca khususnya dalam bahasa Melayu ni, supaya keempat-empat ni kalau sekiranya berlaku, maka dia akan, industri dapat disemarakkan lagi. Dan dalam konteks kami, insyaAllah lah, nanti kami akan menyambut saudara sambut idea daripada Tan Sri. InsyaAllah di UTM ni kita dalam proses kita nak tubuhkan kelab penulis lah di kalangan pelajar. Dah ada idea tu tapi paper tu perlu diluruskan. Daripada Dr. Ruziah kita dah bincangkan perkara ni, cuma mungkin insyaAllah pada tahun ni lah. So saya ingat itu sebagai pandangan awal saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Datuk. Itu pandangan daripada Timbalan dan Chancellor Bapa Pelajar dan Alumni UTM. Sambil-sambil itu, ada tepukan. Ada pelajar ke staff? Saya tak nampak. Ada staff. Okey, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingin melalukan tuan-tuan dan puan, para pengunjung, para tetamu yang bersama dengan kita pada petang ini. Seperti anda sedang lihat, kita bersama dengan barisan panelis kita dalam forum bersama Kelab Penulis Universiti Awam. Sebenarnya adalah idea yang dilontarkan sebentar tadi adalah bagaimana penubuhan Kelab Penulis Universiti Awam ini boleh memacu kepada bilangan penerbitan di negara kita. Dan saya ingin mengutip fakta yang telah dikeluarkan, yang tadi dikongsikan oleh Prof. Sultan tadi. Untuk salah satu prasyarat UNESCO dalam mengiktiraf sebuah negara maju ialah setiap sejuta penduduk kita mesti menghasilkan sekurang-kurangnya 1000 judul buku baru setiap tahun. Okey. Jadi kalau di Malaysia 33.5 juta pada tahun 2023, penduduk kita dah sampai 33.5 juta orang, maka 33,500 judul buku harus diterbitkan setiap tahun. Namun, statistik ISBN yang dikeluarkan oleh pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh UNESCO menerusi Perpustakaan Negara Malaysia hanya pada kadar 18,000 judul buku sahaja setahun. Okey, so target kita adalah 33,500, tetapi kita hanya berjaya keluarkan atau terbitkan 18,000 saja, Prof. 18,000 saja. Jadi di manakah caranya kita nak top up, macam manakah caranya kita nak tambah supaya sekurang-kurangnya mencecah 33,500 judul buku yang harus diterbitkan setiap tahun. Okey, kalau kita lihat statistik ISBN, judul buku baru sebanyak 18,000 judul setahun, manakala penetapan daripada UNESCO adalah 33,500. Jadi perbezaan ini adalah sebanyak 53% bersamaan. Perbezaan dia 15,500 lagi, Doktor. Jadi penubuhan kelab ini mungkin secara tidak langsungnya menyokong kepada bagaimana kita boleh menambah jumlah buku yang perlu kita hasilkan sekurang-kurangnya untuk menyaingi data ataupun keperluan yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Jadi Tan Sri bersama dengan kita depan ini terdiri daripada pelbagai latar belakang yang ada dengan kita. Kita ada pelajar, kita ada rakan-rakan daripada penerbit sendiri, ahli akademik dan juga orang awam. Mungkin sekiranya anda terdapat sebarang soalan dan sebagainya ingin anda ajukan kepada barisan panelis, kita akan buka sesi soal jawab sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita akan bersama dalam pusingan kedua bersama dengan Tan Sri dan juga barisan panelis kita yang lain untuk terus membicarakan bagaimana kita boleh mewujudkan Kelab Penulis Universiti Awam ini untuk sama-sama menyokong hasrat yang perlu kita capai untuk khususnya bagi penghasilan penerbitan bagi setiap tahun. Baik, saya kembali kepada Tan Sri. Tadi rata-rata semua panelis menyokong ataupun menyambut baik lontaran idea yang telah dilontarkan oleh Tan Sri tadi. Okey, katakanlah idea ini kita bawa bersama dengan ahli komuniti yang lain dan kita angkat dan maka tertubuhlah Kelab Penulis Universiti Awam ni. Apa langkah seterusnya ataupun apa yang Tan Sri boleh kongsikan dari segi kelebihan ataupun bagaimana platform ini boleh menyokong kepada penghasilan penulis-penulis yang berkualiti, Tan Sri, melalui kelab yang kita tubuhkan ni? Terima kasih, Pak Musi. Pertemuan hari ini benar. Saya punya idea
cakap saja, tapi ISI nak diri. Itu kerja mengarut. Saya kritikal sebab saya Gapena, saya selalu berjumpa menteri, semua kawan-kawan kita yang naik ni. Cakap-cakap masih lagi bahasa Inggeris kena terbit ISI. Sekarang saya masih tanya lagi universiti, itu kerja mengarut bagi saya. Kalau tanya China, Jepun, Korea diketawakan, apa Malaysia ni? Ada terjadi. Jadi pada pandangan saya, selesai insyaAllah pertemuan hari ini, harap dapat ambil gambar kumpulan ni, kita ambil gambar. Jadi saya nak masukkan dalam Dewan Bahasa dan Budaya, saya nak hantar kepada Menteri Pengajian Tinggi, supaya ini bukan menentang apa, ini hadiah yang baik, kerja kerana Allah. Itu yang pertama saya akan buat. Yang kedua, saya sengaja fokuskan kelab pendidikan, tak ada. Saya dah pergi semua penerbit, dah pergi di universiti. Ni yang ada pasal hal pelajar adalah pasal akademik ni tak tentu arah, masing-masing pada bawah diri. Yang ketiga, pasal nak terbitkan dalam bahasa Melayu. Saya tak ada ISI, saya tak terdengar pun juga ISI, saya tak percaya pada tu. Saya terbit buku. Dan mana organisasi yang saya bekerjasama, saya akan cari pastikan dapat terbit buku. Misalnya, saya kerjasama dengan ahli Melaka, orang Melaka ni. Saya jadi chairman Institut Seni Malaysia Melaka. Saya usahakan terbitan buku tentang Melaka lah. Tak pernah orang buat. Ini dia buat jurnal, ISI. Bukan ada faedah orang Melaka, orang kampung. Jadi saya berapat dengan ketua-ketua kampung. Saya buat tentang pantun untuk digunakan supaya anak-anak muda bila meminat ada tradisi pantun. Saya kumpulkan Datuk Sidang, cubakan orang-orang semua ni supaya menghasilkan karya. Minat. Sebenarnya bukan, kita mesti ada platform. Sebab tu kalau ada platform betul-betul dengan ada UTM, sebab tu saya akan bekerjasama dengan Zia, dengan UTM, itulah Masilah dengan anak-anak muda, supaya kita tunjukkan kalau you hebat di universiti, tiba-tiba ISI luar negeri, tapi orang kampung menderita, merana, kita tak dapat membantu pembangunan masyarakat Melaka. Apa ertinya universiti? Saya daripada dulu saya tegak, saya akan bertekak dengan naik pangkat profesor, semua saya suka kan. Ini profesor tak ada ISI, ada saya, apa saya melenting lah. Sebab saya, buku saya 42 buah buku saya terbit. Dan saya kerja dengan sama dengan Kerajaan Melaka 10 buku, semua untuk faedah masyarakat. Ketua-ketua kampung ada buku panduan. Bila orang datang orang luar, dia pada Melaka ni tinggi dari budaya, tapi amalan dah kurang. Jadi bila kita buat melalui dunia Melayu Islam, harapkan Melaka ni hebat. Sebenarnya satu segi saya berarti tak hebat lagi. Sebab sistem tu dah ketepiran. Jadi pada pandangan saya, panel ni saya setuju, selari dengan apa yang kita, dan kita ada menuju patriotik dan penerbitan yang paling penting kita nak alihkan. Ini saya akan buat cadangan lagi sekali supaya penerbitan daripada buku tu diutamakan, utama dalam bahasa Melayu. Dan yang kedua, buku-buku ini, tesis-tesis yang ada ni jadikan satu agenda penting. Saya tengok universiti tesis cukup banyak ada, tapi diam, tak diterbitkan, nasib-nasib. Tu yang realiti saya di universiti. Jadi beza, saya ni fighter, saya sendiri, saya punya BA, MA, PhD semua terbit. Boleh? Mengapa tidak? Kita kena usaha lah. Kebetulan tesis saya BA Pak Sako, kenal 2M terbit, Pak Engku Aziz. Lepas tu master saya Abdul Rahim Kajai, Dewan Bahasa terbit. Ada. Lepas tu yang ketiga pasal pilihan raya persekutuan, apa ni, federal, perbitan federal terbit. Jadi bila dia terbit, saya rasa tak ada masalah dalam bahasa Melayu. Tak? Itu kebetulan saya pandai bawa diri. Cuba bayangkan lecturer-lecturer yang banyak ada konteks. Ini yang banyak terjadi di universiti-universiti kalau kita kaji. Jadi sebab tu saya cadangkan pihak pengajian tinggi, dia mesti ada satu pegawai pengumpulan data supaya apakah buku-buku yang ada itu dalam bahasa Melayu untuk diterbitkan, disebarkan. Macam saya peranan dalam Melaka tentang Datuk Sidang, tentang apa-apa semua dah ada buku dah. Itulah kerja kita sebagai pensyarah,
profesor, ilmuwan dapat servis macam di pertanian. Dia kumpulkan orang petani, anak-anak muda di Putrajaya supaya minat pertanian. Itulah kerjanya pensyarah, berdamping dengan masyarakat untuk memilih, bukan berdamping duduk dekat bilik untuk ISI. Itu yang terdapat sekarang. Ya, betul, saya tension, bukan tension kawan-kawan saya, tension saya. Jadi insyaAllah dengan sokongan inilah asas kita sebenarnya saya akan libatkan, dan Majlis Buku Negara akan mainkan peranan penting. Sebab itulah kita kata kelab penulis tadi tu. Jadi kita sokonglah, kita di bawah gabungan, akhirnya kita hidup, kita ada tempat bergantung. Cuba saudara tanya, kat mana kita nak bergantung keluar dia orang bahasa. Dia orang bahasa pun dah pening kepala. Orang nak menerbitkan buku cukup kurang sebab tak ada kira. Dia orang bahasa ke sana. Bila dah buat macam ni, dia orang bahasa, orang hantar buku dah berkurang. UM pun dah boleh berkurang. Asyik nak tebuk ISI, akhirnya wujudlah pensyarah duduk dalam bilik. Kerja dia hantar ISI. Berkhidmat pada masyarakat kurang. Padahal dari segi sistem pemarkaan, saya selalu perhatikan khidmat masyarakat 5%. Yang ke khidmat masyarakat kena 20-30%. Barulah pensyarah-pensyarah bekerja berikhtiar. Macam UTM, dia pergi, dia buat macam anak saya, dia buat room. Lepas tu pergi kat masjid, jual room dekat masjid. Itulah khidmat masyarakat. Jadi maknanya ni satu kesimpulan. Maknanya umumnya saya benar-benar saya setuju dan nak kita amalkan Persatuan Penulis Kampus. Terus kita akan sebut nama, saya akan hantar. Jadi kita selaraskan, kalau ada 30 universiti, kita buat yang ini. Jadi kita buat pertemuan dan seterusnya tempat ilmuwan nak bergantung adalah kepada usaha kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Tan Sri. Jadi kita lihat sudah tadi kesemua barisan ahli panelis kita telah pun bersetuju terhadap idea yang dilontarkan oleh Tan Sri sudah tadi, dan seperti yang telah Tan Sri terangkan, langkah seterusnya bahawa Tan Sri akan mengangkat idea ini ke peringkat seterusnya untuk merealisasikan penubuhan Kelab Penulis Universiti Awam ini. Saya nak tanyalah kepada penonton dan juga tetamu kita yang ke depan ni, siapa yang kat sini memang berminat ataupun bercita-cita nak menjadi penulis? Ada tak? Ada, okey, ada yang kat tangan. Ada tak ni belah sini ni adik-adik mahasiswa kita, ada tak yang berminat nak jadi sebagai seorang penulis? Ada? Ada, okey, ada yang belah sini pun ada juga So anda berminat, tapi ada tak platform yang menyokong kepada minat anda? Just bagi tahu je. Ada tak apa-apa platform yang menyokong minat anda untuk menjadi seorang penulis? Ada tak? Ataupun anda memang bercita-cita ni tapi tak tahulah nak tanya siapa kan, saya nak rujuk kat siapa. Ada tak? Pernah tak merasai situasi begitu? Ada tak? Okay, saya rasa mungkin ada di antara kita ni yang nak menjadi penulis, Dr. Prof. Tan Sri, tetapi kita tak ada satu platform sokongan ataupun kita tak ada satu ekosistem yang boleh membimbing kita ataupun membawa kita ke arah hasrat ataupun tujuan kita itu. Jadi pada pandangan saya lah, dengan penubuhan Kelab Penulis Universiti Awam ini bukan saja boleh melahirkan penulis-penulis yang berkualiti, tapi ia juga menjadi satu platform sokongan. Kita perlu ada sistem sokongan ataupun support sistem di mana kita boleh mencungkil bakat, khususnya para pelajar, khususnya yang muda-muda ni. Diorang ni banyak idea, dia ada banyak idea, tapi nak disalurkan tu tak ada platform yang sesuai. Jadi itulah dia, tulis dekat Facebook, tulis dekat social media, buat short video, video pendek dan sebagainya, tapi itu semua tak didokumentasikan. Jadi kita perlukan satu sistem sokongan ataupun support system yang sesuai untuk membimbing para pelajar ataupun generasi muda ni untuk kita didik mereka menjadi seorang penulis. Baik, itu yang telah disampaikan tadi oleh Tan Sri. Saya nak kembali semula kepada pengarah penerbit UPM, Prof. Mat Tariq. Mungkin boleh kongsikan sedikit di UPM sendiri, bagaimana anda melihat ataupun bagaimana anda boleh mendapatkan bahan-bahan terbitan yang berkualiti pada ketika ini. Adakah berlaku pengurangan ataupun meningkat, ataupun apa masalah sebenarnya yang dihadapi dari sudut kaca penerbit itu sendiri? Sila Prof. Terima kasih. Berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh Puan tadi, untuk kita mendapatkan buku, dia sebenarnya ada 3 cara, 3 kaedah yang biasanya dilakukan oleh penerbit. Kaedah pertama ialah kaedah di mana
kita mencari penulis dengan mewawarkan kepada mereka bahawa kiranya ada topik-topik yang ingin ditulis, bolehlah menghubungi penerbit. Yang pertama. Yang keduanya, kita khusus, contoh saya melihat kepada Profesor Tan Sri Latif Bakar, saya akan mencari beliau dan berbincang dengan beliau untuk mencari satu tajuk agar beliau yang merupakan penulis popular ni dapat menerbitkan buku dengan penerbit. Yang ketiga, kita akan lihat kepada penulis itu sendiri, penulis secara general, yang mana mereka akan melihat siapakah antara penerbit yang boleh mereka pilih untuk menerbitkan buku mereka. Jadi di UPM ni, kalau kita lihat di Universiti Putra Malaysia Penerbit UPM, kita melihat kepada untuk seseorang itu memulakan langkah dia untuk menerbitkan buku, apa yang kita lihat ialah dia perlu untuk mengisi satu borang yang dinamakan sebagai publishing proposal. Tujuan borang ini diwujudkan adalah untuk melihat idea yang ingin diketengahkan oleh penulis tadi, apakah tajuk yang bakal ditulis, di dalam buku yang bakal diterbitkan nanti, berapakah topik yang akan dipersembahkan, dan sebagai seorang penulis yang paling utama sekali ialah saya mengambil langkah di sini, iaitu dia harus memastikan bahawa buku dia ni boleh dijual dan mendapat sambutan. Kaedah dia akan lihat tajuk buku yang dihasilkan ini, dia akan cari di dalam pasaran dalam dan luar negara yang seangkatan tajuk yang sama, berapakah jualan yang telah berlaku. Dan dilihat mungkin tajuk yang seangkatan dengan ini oleh penulis lain telah mencecah 100,000 naskah, ataupun hanya mencecah 300 naskah. Jadi dia akan berfikiran bahawa sekiranya tajuk ini ditulis semula, adakah dia ni akan menjawab kepada jualan yang agak tinggi, iaitu adakah buku ni akan mendapat jualan tinggi dan seterusnya mencapai kepada sasaran kepada pembacanya. Jadi itulah sebenarnya yang kita lakukan di Universiti Putra Malaysia, iaitu kita memastikan bahawa penulis mengisi borang tersebut, dan borang yang diisi ini bukan sekadar disemak di peringkat penerbit, tetapi dihantar kepada penulis-penulis tersohor lain di dalam dan di luar negara untuk melihat kepada buku yang bakal dihasilkan, topik yang bakal dihasilkan, adakah dia akan memberi ruang dan juga peluang dan juga idea yang bakal ditulis oleh penulis ini bermanfaat kepada masyarakat dan juga kepada negara. Jadi ini adalah di antara langkah yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat balik berbalik pada soalan, untuk mendapatkan buku-buku yang berkualiti, itulah langkah yang kami lakukan di Universiti Putra Malaysia, iaitu dengan mengisi publishing proposal dan sebagainya. Dan sekiranya kami ingin melihat kepada tokoh-tokoh penulis yang lain, kita akan pergi kepada tokoh tersebut untuk memohon kepada beliau untuk menulis bersama kita dan sebagainya. Tapi sekarang ni kalau kita lihat buku yang paling mendapat sambutan, mendapat sambutan ialah buku yang kalau dari pandangan mata saya ialah buku mewah, ataupun kita namakan sebagai buku coffee table book, itu mendapat begitu banyak sambutan. Dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penulisan tentang tokoh, tentang sejarah sesuatu tempat mak kilau katakan, buku berkaitan dengan Hang Tuah contoh. Buku-buku ni mendapat jualan yang tinggi. Tetapi kalau kita menerbitkan buku berkaitan dengan kajian yang dilakukan oleh saya dengan Datuk sendiri, mungkin sebagai pensyarah dengan Prof, mungkin kajian yang kita lakukan tu dan kita hasilkan buku, pembelinya mungkin di kalangan orang-orang di dalam bidang yang sama dengan bidang kami sahaja. Tetapi
sekarang ni, setelah saya mengenali Tan Sri mulai tahun 2014 bila mengenali Tan Sri, apa yang saya dapat lihat di sini ialah pensyarah sebenarnya kita perlu keluar daripada bidang pendidikan kita yang kita buat dalam bidang kita ini kepada bidang yang lebih general, pada bidang yang menjawab kepada permasalahan masyarakat, bidang yang menjawab kepada permasalahan industri. Kerana buku-buku itu akan mendapat sambutan yang baik, dan juga apa yang kita mahu ialah bukan buku itu dijual untuk 100,000 naskah, 200,000 naskah dan dibayar honorium kepada penulis, bukan itu, tetapi naskah buku yang dijual itu mendapat manfaat kepada pembacanya, menyelesaikan masalah kepada pembacanya, dan juga mempunyai 1001 benda yang dapat membantu pembaca. Jadi itulah di antara benda yang dapat kita lihat. Okey, baik, terima kasih Profesor Matarik di atas penjelasan tersebut. Ya, nak terbitkan buku kalau untuk penerbit universiti bukannya mudah. Anda perlu melalui beberapa proses dan sebagainya untuk menghasilkan ataupun menerbitkan buku-buku anda. Baik, kita kembali semula kepada Profesor Dr. Rahim bin Aman daripada UKM, Prof. Tadi Tan Sri memperkatakan mengenai penerbitan dalam bahasa Melayu, khususnya kita memperjuangkan terbitan-terbitan buku ataupun buku-buku ilmu ini diterbitkan dalam bahasa Melayu. Jadi apabila Kelab Penulis Universiti Awam ni berjaya kita tubuhkan nanti, bagaimana Prof boleh melihat bahawa Kelab Penulis Universiti Awam ni boleh menyokong kepada perjuangan kita untuk menghasilkan karya-karya dalam bahasa Melayu khususnya, Prof? Ya, terima kasih. Sebenarnya dengan bila adanya Kelab Penulis Universiti Awam ini, dan jika ahlinya adalah para pensyarah dan juga pelajar-pelajar atau mahasiswa universiti, ini akan menambahkan lagi karya atau manuskrip. Jadi macam kami di UKM, khasnya di UKM, satu keuntungan UKM ini adalah kita ada dana buku. Dalam setahun tu ada 2 kali dana buku diberikan kepada pensyarah universiti UKM. Jadi kita boleh mohon, setiap pensyarah dia boleh mohon 2 manuskrip sekali, satu pusingan dana buku yang diberikan itu. Dan ini menambahkan jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit UKM. Sebab tu saya menjadi sidang pengarang universiti, kita menerbitkan hampir 300 lebih buku dalam satu pusingan pertama, dana buku yang diberikan oleh UKM. Jadi sekiranya kalau semua universiti yang ada di Malaysia, 30 universiti ini memperuntukkan dana buku, maka saya yakin kalaulah 33,000 judul itu, mungkin tak sampai betul kita boleh mencecah 30,000 buku. Kalau misalnya satu penerbit universiti ditambah dengan penerbit daripada swasta 1,000 setahun, saya yakin akan capai. Tapi dengan syarat dana itu ada. Jadi kalau dana tidak ada, kita tidak bisa untuk mengatakan banyak terbit, tak mungkin. Sebab satu dana. Jadi dana ini perlu disediakan oleh universiti awam. Yang keduanya ialah berkaitan dengan sumber manusianya, itu pensyarah dan juga mahasiswa yang ingin bersama kita dalam kelab ini. Jadi sekarang ini pun pensyarah-pensyarah ini ada yang minat menulis buku, ada yang tak minat. Seperti Tan Sri katakan tadi, ada yang berminat di bilik, kunci pintu, hanya untuk menghasilkan jurnal berstatus WS atau ISI tadi, Scopus tadi. Ya, ini masalah. Jadi sekarang ini kita mahukan pensyarah-pensyarah ini yang ada di universiti, kalau dia boleh, misalnya tesis yang tadi, macam UKM, contoh UKM, kita menggraduasikan setahun tu 4,000 lebih mahasiswa. 4,000 sekali majlis convocation di UKM. Dalam 4,000 ini, misal kata peringkat master, PhD dan peringkat BA ni yang berkualiti, kalau kita boleh jadikan buku tesis tadi, kita dah lebih kurang 2,000 lebih misalnya. Jadi kelab mesti untuk mengambil alih yang sebegini, ya. Dan kita harus inventorikan semua mahasiswa PhD, master falsafah, master by coursework
dan tahap BA yang berkualiti, dan kita boleh sinergikan untuk menerbitkan pada peringkat universiti. Mungkin misal kalau universiti tak mampu tampung, boleh kita terbit di peringkat mungkin penerbit swasta dan sebagainya. Ini cara untuk kita nak mencapai target UNESCO tadi. Dana mesti ada, komitmen daripada universiti juga harus ada, dan kelab. Kalau kita akan tertubuh kelab ini, kita boleh mampu untuk mensinergikan semua sebegini. Dan saya yakin bila ada sebegini, matlamat itu akan tercapai. Walaupun mungkin tak akan capai 33,000 sekaligus tahun hadapan misalnya, tak mungkin, tapi kita akan berasa-asa untuk mencapai tahap yang sebegitu. Ini yang penting buat saya, komitmen tadi. Jadi kalau dana tidak ada, kita tidak bisa untuk bercakap banyak sebenarnya, kan? Sebab costing nak terbit sebuah buku tu agak mahal. Apatah lagi kalau yang portable yang tadi yang kata Prof tadi, bahawa itu kos yang terlalu tinggi. Jadi kita harus ada kerjasama dengan kerajaan negeri, Melaka misalnya, kerajaan negeri Perak. Sebab satu buku yang saya baca yang cukup menarik, portable punya buku, ditulis oleh seorang penulis daripada Perak, iaitu Lenggong. Tajuk Lenggong memaparkan tentang tamadun Lenggong, memaparkan tentang makanan Lenggong, makanan orang Perak, memaparkan tentang budaya Lenggong dalam bentuk portable tadi, dan cukup menarik. Tapi mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri Perak. Artinya dana ini bukan sahaja dari universiti, daripada kerajaan negeri. Jadi saya yakin dengan tertubuhnya kelab di sini, mungkin Tan Sri yang ada pengaruh besar misalnya dengan negeri yang ada di Malaysia ini boleh memberikan dana untuk itu, supaya kita boleh menambahkan lagi terbitan dalam bahasa kebangsaan kita. Sekian. Baik, terima kasih. Itu pandangan daripada Profesor Ibrahim. Jadi dengan penubuhan kelab penulis universiti awam ni sebenarnya banyak kalau kita boleh lihat manfaat yang dibawakan oleh kelab penulis universiti awam itu sendiri. Dan saya menyeru sebenarnya bersama dengan rakan-rakan penerbit yang lain. Kita ada daripada Majlis Penerbitan Malaysia MAPIM, kita ada rakan-rakan penerbit swasta, kita ada banyak lagi sebenarnya rakan-rakan yang terlibat dalam bidang penulisan ataupun penerbitan di Malaysia ini, untuk sama-sama kita menyokong kepada idea penubuhan kelab penulisan universiti awam ini, kerana manfaatnya bukan hanya untuk universiti saja, tetapi untuk pembangunan bangsa dan juga negara kita sendiri. Baik, terima kasih Prof. Seterusnya kita kembali bersama dengan Profesor Madya Datuk Sabri. Datuk Sabri sebentar tadi telah pun memberitahu kepada kita bahawa UTM pun bakal memiliki kelab penulis UTM sendiri. Mungkin Datuk Sabri boleh ceritakan sedikit bagaimanakah penubuhan kelab penulis UTM yang bakal ditubuhkan ni boleh menyokong kepada idea pada penubuhan kelab penulis universiti awam ni. Di peringkat UTM, bagaimana anda boleh menyokong kepada penubuhan kelab penulis ni secara umumnya, Datuk? Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan Tan Sri, ahli-ahli panel, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Sebelum kita memulakan sesuatu, kita mesti ada satu platform, dan platform yang terbaik untuk penulis adalah melalui kelab penulisan. Saya setuju dengan idea Tan Sri. Sepatutnya dia bukan level idea lagi, dia level pelaksanaan. Sepatutnya disebut hari ini semalam kita dah buat. Itu yang pertama. Maknanya sekarang ni lebih kepada pelaksanaan. Kelab itu harus ditubuhkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ialah kita mencari bakat-bakat mereka yang berpotensi, mereka yang berminat untuk masuk ke dalam kelab ini untuk kita membuat aktiviti. Saya masih ingat lagi sewaktu saya student, saya pelajar, tak ada sesiapa yang suruh pun. Kami memang sendiri, dia datang dengan sendiri. Kami membaca, ketika itu saya membeli novel Salina di Samad Said, membeli novel Hamka kan, di bawah lindungan Kaabah, Tuan Direktor Terusir, Perbendaharaan Lama, Falsafah Hidup, Tenggelamnya Kapal Bendevish, apa lagi, Di Lembah Kehidupan, semua Nostalgia Padang, yang kemudian ketika itu kita imam. Semuanya kita beli dengan duit sendiri, beli. Jadi bila dah ada platform
kelab penulis ini kita perlu mencari bakat-bakat ini dan melatih mereka. Dan untuk melatih ketika inilah baru kita akan panggil mereka-mereka yang hebat di sini, contohnya Tan Sri Latif sini, untuk memberi pandangan-pandangan, untuk memberi inspirasi kepada mereka supaya mereka dapat terus buat aktiviti. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selepas daripada itu, dia mesti, mereka ini bukan sekadar membuat aktiviti dalam kelab itu, mereka mesti terjemahkan apa yang mereka baca misalnya. Saya masih ingat ketika itu ada beberapa orang dah meninggal, ramai yang dah meninggal. Antaranya yang beri saya golongan ketika dorongan ketika itu, contohnya arwah Datuk Jaafar Abdul Rahim. Dia ketika itu dia Dewan Bahasa. Dia kata, kau banyak baca buku tetapi kau tak menulis. Why not sekarang kau menulis? Ketika itulah saya mula menulis dalam Utusan Malaysia, Berita Harian, Dewan Masyarakat. Dibaginya platform untuk menulis, Dewan Budaya dan sebagainya. So ketika itu lahirlah penulisan. Dan selepas itu yang saya kata, dia kena yang pertama tu dia kena ada yang pertama ialah tulis. Dia mesti ditulis. Kita cakap dia, tapi yang pertama tu mesti tulis. Tadi kita dah wujud. Jadi selepas kelab penulisan tadi dah ada, kita perlu menyuruhnya untuk menulis. Tulislah apa-apa yang tulis. Tulis bukan berdasarkan apa yang kita tak tahu. Tulis apa yang ada dalam pemikiran kita. Pada peringkat permulaan, jangan tulis apa yang orang lain kata, apa yang anda tak tahu. Tulis apa yang ada dalam fikiran kita. Contoh Cik Bob, dia juga boleh menjadi seorang penulis, menjadi pengacara yang hebat. Apa yang ada pemikiran dia, apa yang ada bakat pada dia tulis. Dia mesti menulis. First, yang pertama tulis. Kemudian yang kedua, yang kedua ialah terus tulis. Dia mesti terus menulis. Dia aktiviti ni tak boleh berhenti. Jadi selepas kita dah lahir kelab tadi, dia mesti terus menulis. Terus menulis, kita kena sediakan platform. Dan contohnya kalau di universiti itu, macam di UTM, Alhamdulillah kita dapat Datuk Nyak Chancellor yang memberi sokongan yang kuat. Dia pun tahun lepas menang anugerah buku negara kan. Kita bagi grant 5,000. Kita bagi grant kepada semua penyelidik, khususnya 5,000 untuk buat menulis. Dan mungkin kita boleh kembangkan kepada pelajar juga. Pelajar untuk terus menulis. Saya masih ingat, ini terus tulis. Dan saya ingat ketika itu Datuk Jaafar dengan arwah Datuk Dr. Sri Baba, ketika itu dia jadi Timbalan Chancellor Hewan Pelajar. Dia kata, sekarang sudah sampai masanya engkau bukan sekadar menulis di Utusan Malaysia, Berita Harian semua, kau masuk pertandingan. Saya ingat lagi tahun 2 saya start masuk pertandingan. Saya masuk pertandingan masa tu pertandingan penulis rakan muda bawah Watan. Saya menang bulan 3. Saya menang penulisan bulan 3. Kemudian dikumpulkan semua pemenang bulanan, dia buat satu pertandingan penulisan rakan muda perdana Malaysia. 12 pemenang ni dia masuk. Dan saya menang lagi. Wow. Saya ingat lagi ketika itu saya menang. Dan saya menang ketika itu, tajuk dia sangat susah. Yang lain semua ada 5 tajuk. Satu tajuk, saya cerita sikit boleh? Sikit kan? Ini pengalaman peribadi lah. Saya Alhamdulillah ada terbit lebih daripada 15 buah buku. Dan segala dari segi artikel, saya ingat dah beratus-ratus lah. Kalau artikel polisi itu dah lebih 500. Saya dulu pernah jadi penulis ucapan juga, penulis polisi semua. Saya pernah berada di MOF, berada di Kajian di Melaka dan sebagainya. Pengalaman banyak. Itu Syam mungkin lebih tahulah ketika itu. Lebih pada 5 tahun. Jadi saya nak kaitkan, dia mesti dipupuk kat situ. Jadi terus tulis, masuk dalam pertandingan dan akhirnya menang. Dalam saya ingat lagi ketika itu, dalam pertandingan tu dia punya judge dia adalah orang-orang hebat lah ketika itu. Tajuknya semua tajuk yang mudah, menonton televisyen, pencemaran alam sekitar. Tiba-tiba ada satu tajuk yang saya rasa tak ada orang akan buat tajuk itu. Globalisasi dan liberalisasi dunia ketiga menuntut keadilan sejagat. Dan saya buat tajuk tu, yang sebab tu saya menang anugerah esei perdana rakan muda. Kemudian diteruskan lagi, Datuk Jaafar tu dia teruskan masuk dalam pertandingan Oxford. Masa tu kelab Oxford saya buat pertandingan. Engku Aziz, arwah Engku Aziz dia pilih pertandingan ni. Itu tentang sistem pendidikan Malaysia. Dan saya menang, dapat pergi Oxford ketika tu. Saya mesti ingat ketika tu. Ada gambar, yang boleh cek dalam Google, ada gambar di Oxford. Jadi poin saya kat sini ialah macam mana, dan kemudian saya masuklah banyak pertandingan sebab dah melalui proses yang kedua. Lepas menulis, dia kena diuji dahulu. So saya masuk pertandingan UKM ketika tu, Pesa Kongo menang, UPM, Microsoft saya menang. Banyaklah saya menang. Yang kalah pun ada jugalah. Tak nak cerita kan. Yang kalah tu saya masuk dalam pertandingan UKM yang esei pergi Korea. Saya rasa saya menang, tapi sebabkan mungkin UKM anjurkan, mungkin dia ada advantage kat situ. Tak dapat pergi Korea, tapi dapat nombor 2. Masa tu dapat TV 5,000 semua. Poin saya kat sini ialah
dia kena dibudayakan, disemarakkan, bagi hadiah, bagi pertandingan. So, saya dapat satu yang rakam pemuda perdana tu 5,000. Yang kedua tu pergi Oxford, dapat pergi Oxford. Dapat dekat sebulan saya pergi Oxford. Jadi kembali kepada cerita tadi, kemudian selepas itu ketika tu Datuk Jaafar tu dia telah bawa saya pergi menyertai kursus. Dia kata sudah sampai masanya sekarang kau tak boleh tulis, masuk ke dalam kursus-kursus penulisan. Dan dia kata sebagai seorang penulis, dia bukan sekadar membaca, tapi dia kena menguasai segala genre, segala genre penulisan. Masa tu dia hantar saya kursus penulisan kreatif, dia hantar kursus penulisan akademik, masuk Sri Baba punya kursus masa tu, masuk penulisan apa lagi, macam-macam jenis penulisan lah. Masa tu kita didedahkan dengan, masa tu Andrea Hirata tak ada lagi yang penulis buku apa nama tu, yang Laskar Pelangi yang lebih 30 juta tu. Zaman tu lebih kepada imam kan. Kalau Inggeris tu novel Larry lah, yang seorang penulis yang tak ada rumah tapi dia akhirnya jadi kaya melalui penulisan. Jadi kita didedahkan dengan perkara-perkara itu. Jadi akhirnya kita dapat membentuk satu budaya tu. So, jadi dalam konteks universiti ini, mereka ini dilatih. Kemudian saya kembali kepada dalam konteks universiti, kita latih mereka dalam kelab penulisan tu, kita dedahkan mereka, hantar artikel-artikel mereka ni sebagai permulaan di Utusan Malaysia Berita Harian, universiti support lagi, hasilkan buku, buat pertandingan, kemudian hantar pula ke dalam Petansi Latih punya kursus. Saya ingat lagi masa tu kita sampai pergi level ASEAN. Itu saya buat khusus penulisan muda ASEAN. Saya masuk ketika tu dibuat di Kuala, di Kenyir Outdoor Leadership. Masuk dalam tu, penulis-penulis muda ASEAN datang. Jadi dia lagi semangat. Jadi akhirnya kita penulis ni kadang-kadang kita mudah putus asa. Jadi bila kita berada dalam ekosistem tu, kita semangat. Tengok orang kalau nak ada keduniaan sikit, dikongsi dengan kejayaan-kejayaan penulis yang jadi jutawan. Penulis yang jadi jutawan ramai sebenarnya. Dan itu kalau dalam konteks keduniaan lah. Tapi lebih kita menulis ni lebih kepada nak memberi manfaat kepada orang lain. Ya? Jadi selepas barulah dia jadi. Sebab kemudian itu dia tidak berhenti pada itu. Kalau konteks UTM kita harus berkolaborasi dengan universiti yang lain lah, bertukar pandangan dan sebagainya, kongsi pengalaman, tengok adakan pertandingan, adakan kursus, ceramah dan sebagainya. Dan akhirnya perlu ada pembeli lah. Lepas dan ditulis mesti ada pembeli. Dia mesti apa nama tu, dia kena ada satu ekosistem. Penghasil satu peminat buku, kemudian pembaca buku, kemudian pembeli buku, kemudian ada penulis buku, kemudian dia disebarkan di antara, kemudian diseminarkan, barulah industri buku ataupun penulis ni akan kembali berkembang. Kalau saya nak sebut dalam konteks dunia, kita ada macam Obama misalnya, sebelum dia jadi Presiden Amerika Syarikat, dia menulis buku Dream from My Father, The Audacity of Dia menjadi jutawan hasil daripada menghasilkan buku. Andrea Hirata di Indonesia, Laskar Pelangi 30 juta. Kalau di Malaysia ni antara penulis-penulis banyak penulis novel lah. Sarima Ibrahim di bawah lindungan apa? Bulan kan. Temeh Abdullah ni antara penulis-penulis yang barangkali kita pun tak kenal kan. Tapi dia bukunya dibeli oleh ratusan ribu. Dia dicetak ratusan ribu. Cuma sudah sampai masanya buku akademik ini harus kita komersialkan supaya buku ini mendapat sambutan di kalangan pelajar sekalian. Itu sekadar permulaan lah. Banyak lagi yang saya nak share kat sini. Tapi poin saya ialah saya masih ingat lagi kata-kata Datuk Jaafar tu. Dia kata sekali kita menulis, kita memahat peradaban. Apabila kita menulis, kita memahat peradaban. Ramai orang boleh berkata-kata, tapi tak ramai orang boleh menjadi penulis. Sekali kita menjadi penulis, selama-lamanya kita akan hidup. Itu saya ingat lagi kata-kata dia. Dan apa yang penting, dia kata kalau sekiranya kita tak menulis, lama-lama kita akan hilang daripada pandangan mata masyarakat. Ya? Ramai lagi katanya para ulama dahulu yang hebat-hebat, tetapi kita tak kenali barangkali sebab mereka tidak menulis. Itulah sebentar lagi. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Datuk Sabri di atas perkongsian tersebut. Itu dia, penyokong masih ada lagi, Datuk. Penyokong tak balik lagi. Mereka masih lagi kekal bersama dengan kita. Terima kasih rakan-rakan pada UTM yang bersama dengan kami pada petang ini. Baik, kita kembali semula kepada Dr. Muhammad Syamsino. Doktor selaku seorang penulis sendiri, sebagai seorang penulis, apakah saranan ataupun bagaimana anda boleh menyeru penulis-penulis yang berhasrat jadi penulis ni, bagaimana mereka boleh menyertai mana-mana kelab-kelab penulis
untuk menyokong hasrat mereka bergerak sebagai seorang penulis, Doktor? Bagaimana anda menyarankan mereka ni untuk menyertai kelab-kelab penulis yang sedia ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan ni sebenarnya bila ditanya kepada saya ni, saya jadi takut nak jawab. Sebab ni yang paling kurang pengalaman dalam di depan ni saya. Tetapi saya ambil cabaran tu kerana untuk nak membakar semangat anak-anak, adik-adik di hadapan saya ni yang satu hari nanti akan menjadi penulis. Saya kira adik-adik semua, anak-anak semua sangat-sangat perlu mengambil ruang dan peluang seandainya ada kelab penulis ini. Sebabnya adalah sangat banyak kelebihan. Saya nak letak kelebihannya adalah dalam segi akronim. Sebab hari ini cakap di MITC, maka saya gunakan akronim Melaka. Melaka lah. Okay. Pertama, kita jadi penulis ni selalunya kadang-kadang kita jadi stuck. Benda tu ada dalam kepala. Dalam kepala ni dah ada 20 berenggan. Nak tulis ke atas kertas ni, nak type dekat komputer ni, kadang-kadang 2 baris pun tak dapat daripada 20 berenggan. Jadi antara langkah apabila kita join dalam persatuan ini, kita boleh mendapat ruang insya-Allah dengan M, iaitu minda yang tenang. Sebab kita duduk dalam circle yang sama dengan penulis-penulis yang lain yang menghayati ni, kira macam support group dekat kita. Aku tension dah, boleh tak dapat idea. Kawan kita akan kata, kena relax, mungkin perlu jalan, perlu ajak jalan pergi kat pantai Kelebang ke kan, relax tengok barang kat Jonker Street ke, dan sebagainya. Kedua, apabila kita join persatuan, maka kita akan membuat E, iaitu eksplorasi. Saya yakin dan percaya setiap orang ada dia punya pengalaman. Maka penulis-penulis ada pengalaman masing-masing. Maka kita dapat explore. Dan kalau saya lah, biasaannya saya ni antara orang yang saya kata saya ni suka bersembang dengan orang, terutama yang lebih tua daripada saya. Sebab saya nak ambil pengalaman. Sebab pengalaman tu adalah satu benda yang mahal yang mungkin belum sempat dibukukan, maka kita nak, maka dengan eksplorasi. Dan yang ketiga adalah L, iaitu langkah awal. Langkah awal menjadi penulis, selain daripada mula menulis, adalah langkahnya adalah dengan berjumpa dengan penulis, dengar pengalaman. Kita tahu macam orang nak buat rumah, takkan tiba-tiba okey nak buat rumah 2 tingkat. Mesti bermula jumpa dulu dengan tukang, belajar kadang-kadang cara nak pegang. Kalau orang Kedah dia kata meretun. Kalau orang Melaka dia kata tukul lah kot. Jadi, dan kemudian A adalah analisis. Bila kita join dalam persatuan-persatuan macam ini, kita ada ruang dan peluang untuk nak menganalisis penulisan-penulisan yang lepas. Penulisan ni kita terima sebagai penulis, kita pun tahu bila kita tulis tesis pun dia akan ada kekurangannya. Tidak ada yang perfect. Mesti ada ruang-ruang lompong penambahbaikan yang boleh kita buat. Maka bila kita seorang penulis baru atau bakal penulis, anak-anak semua join dalam persatuan, maka anak-anak semua akan dapat pengalaman melihat pada hasil penulisan orang yang terdahulu. Manakala K adalah kreativiti. Dia orang kata kalau orang muda ni kalau dia jumpa ramai-ramai, dia bincang, dia sembang, mungkin dia akan dapat pelbagai input-input baru, ilham baru, begitulah. Dan A yang terakhir saya kira adalah adaptasi kepada keperluan masyarakat. Ini sangat penting. Kita menulis seperti saya sebut tadi, menulis untuk alam sini, untuk kita claim di alam sana. Saya percaya kita semua, mungkin tuan-tuan semua banyaklah membaca surah Yasin. Satu surah yang tuan-tuan mungkin baca lebih ribuan kali. Kalau baca seminggu sekali, setahun 52 kali, 10 tahun 520, 20 tahun 1040 kali. Dalam surah Yasin ni ada satu ayat yang ke-12. Saya tak baca lah ayatnya, tetapi perkataan antara kalimah yang disebut dalam ayat 12 surah Yasin adalah wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Iaitu kita semuanya akan ditulis apa yang kita buat dan apa yang kita tinggalkan. Saya yakin ini adalah ruang untuk penulis. Anak-anak,
umurnya kita tak tahu sampai bila. Imam An-Nawawi hanya hidup sekitar 45 tahun, tapi penulisan sampai hari ini kita masih gunakan. Jadi ini adalah ruang dan peluang. Cuma akhir kata, kembali kepada Tan Sri kata tadi, kita semua dah ada ideanya, pelaksanaan. Macam orang Melaka buat asam pedas. Resepi semua dah cantik dah ada. Lalu siapa yang nak siap asam pedas tu? Kalau dekat Sembang, kita pergi. Jadi insyaAllah saya yakinlah dengan kemampuan sahabat-sahabat terutama Tan Sri untuk membawa idea yang sangat baik ini pada peringkat yang lebih atas dalam pembuatan dasar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Syamsuddin. Dan kita kembali semula bersama dengan Prof. Semada Dr. Khadijah daripada UKM. Mungkin Dr. Khadijah, selepas kita mendengar semua pandangan dan juga harapan daripada panelis yang lain, mungkin Dr. sendiri boleh keluarkan ataupun boleh berkongsikan apakah harapan Dr. sendiri bersama dengan panelis dan juga bersama dengan penonton ataupun bersama dengan para tetamu yang mengikuti forum kita pada petang ini. Harapan daripada Dr. sendiri. Terima kasih pada pengurusi soalan yang sangat-sangat berat ya. Harapan saya untuk kelab penulis. Okey, cuma harapan saya sedikit tambahan Tan Sri on teknologi. Sekarang ni dengan adanya macam-macam teknologi menulis ni, satulah saya contoh saya bagi is Word Genie. Word Genie ni is a template untuk menulis. Jadi kita buka je, masuk dalam sistem web tadi tu, masukkan je idea-idea kita menulis. Dia dah siap dah. Nak cakap pasal apa, nak cakap pasal environment, dia dah ada template. Nak cakap tentang kebudayaan, dah ada template. Jadi cuma kita masukkan sedikit demi sedikit ilmu yang kita ada supaya dia nampak boleh klik aja sikit dah jadi e-book dah, and dia adalah free. Sistem tu sendiri free. Nama dia pun Word Genie. Word Genie Jadi itu harapan saya, Datuk. Satu lagi, Tan Sri, actually kita boleh gunakan AI. Saya tengok pelajar saya daripada China, bila dia buka mulut je saya tak faham apa yang dia cakap. Tapi bila dia menulis, begini cantik penulisan dia. Jadi saya rasa saya tanya dengan dia, apa yang guna untuk menulis? Dia kata pakai AI, ChatGPT. Macam-macam teknologi yang diguna untuk menulis. Tapi ada banyak cara juga kita nak tengok sistem tu tidak plagiarize. Plagiarism ni pun adalah etika menulis ya. Ini harapan saya juga. Kalau kita menulis, kita kena ada etika menulis. Kita jangan sekali-sekali buat plagiarism. Ini paling orang kata memang dia memang bunuh diri lah. Tapi jangan takut untuk menulis. Satu lagi, jangan takut untuk menulis. Jangan takut untuk kita keluar daripada zon selesa kita. InsyaAllah pasti ramai yang akan membantu editor. Kita ada, saya membaca kelab penulis ni ya. Dia ada editor, dia ada grafik, dia ada macam-macam lagi yang akan membantu kita sebagai penulis ni untuk keluar daripada zon pembunuh tadi tu. Sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Itu dia Prof. Semada Dr. Khadijah bincang lebih dengan harapan yang dikongsikan bersama dengan kita di sini. Baik, sebelum kita kembali kepada Tan Sri untuk rumusan kepada hasil daripada forum kita pada petang ini, saya ingin membuka sebarang soalan ataupun pertanyaan daripada para pengunjung atau para tetamu kita yang ingin bertanyakan secara langsung sama kepada Tan Sri dan juga barisan panelis kita yang lain tentang apa saja yang terbuku di dalam fikiran anda, apa saja soalan ataupun apa saja kemusykilan yang boleh dilontarkan kepada barisan panelis kita. Saya persilakan. Silakan Puan. Boleh perkenalkan diri, dari mana dan teruskan dengan soalan anda. Boleh cakap. Boleh bantukan mic. Okey, sambil-sambil itu saya ingin mempersilakan para tetamu yang lain yang bersama dengan kita di hadapan pentas utama ini untuk sama-sama bertanya soalan kepada panelis kita. Silakan Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najah Ahmad, saya dari TEM. Saya nak tanya tentang status kiranya kita membuat penterjemahan
daripada whatever bahasa kepada bahasa Melayu? Adakah dia dikira sebagai satu benda baru atau buku baru, penerbitan yang baru, ataupun tidak dikira? Kalau sekiranya nak jadikan benda yang baru, bagaimana? Adakah perlukah penambahbaikan, contohnya penterjemahan dengan kritikal, dengan beberapa kritikal dan pembetulan dengan review, something like that. Okay, itu first question. Yang kedua, bukan question tapi cadangan. Saya dah daftar kelab penulis ni, UA ni. Satu perkara, kalau kita nak menulis, macam tadi Datuk Sabri cakap, bila bersama dia punya aura positif nak menulis ni memang kuat. Jadi saya mohonlah macam setiap universiti sediakan satu bengkel, macam satu bengkel 2-3 hari per kampung penulis. Okay? Jadi jemput kita bayarlah. Yang selebihnya mesti bayarlah. Okay? Jadi kita akan menulis, jadi outcome tu pastikan memang kita hasilkan paling-paling pun satu draft. Later on pun kita bukan pembetulan ataupun editing, that's all. Okay. Yang ketiga, berkenaan dengan yang Tan Sri bagi idea tu memang bagus, berkenaan dengan macam contoh FYP, Final Year Project Student, memang ada banyak potensi untuk dibukukan. Tetapi sejauh manakah dia punya persediaan untuk menerbitkan sedemikian. Satu dari sudut dari segi kita nak hasilkan buku ni memang seronok, tapi bila tak laku tu sedih ya. Okay. Satu lagi, a few years ago, long time ago, Mubarak pernah menghasilkan, kami pernah menulis untuk ahli-ahli Mubarak iaitu persatuan YB yang pernah jadi adun Melaka. Kita menghasilkan buku autobiografi kejayaan mereka, dan ada yang mendapat sambutan, dan saya harapkan adalah di negeri-negeri lain menghasilkan buku sedemikian, sebab ramai adun ataupun YB ahli politician yang memang sebenarnya boleh nak dipertengahkan ataupun dikomersialkan. Thank you, sorry. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama tadi adalah bagaimana karya terjemahan itu boleh dianggap sebagai penerbitan sebagainya. Mungkin Prof boleh ini dari sudut pandang penerbit sendiri. Okay, berbalik pada soalan pertama yang dikemukakan oleh Nurul Najah tadi. Bila sebut tadi pasal translasi buku, kita tidak mengira dia sebagai satu buku yang baru. Tetapi apa yang kita lakukan ialah kita mentransformasikan satu bahasa ke bahasa yang lain bertujuan untuk mendapatkan viewer yang banyak, iaitu kita mengalih bahasakan dalam bahasa yang lain supaya kita dapat memanfaatkan buku itu kepada pembaca yang lebih ramai. Di sini berlaku adaptasi, bukannya berlaku penulisan buku yang baru. Adaptasi ini boleh berlaku juga, iaitu menukarkan buku yang kita ada ni kepada layar perak. Contoh, kita baca buku Hang Tuah. Buku Hang Tuah ni dalam bahasa Melayu, dialih bahasakan dalam bahasa Mandarin untuk jualan kepada China. Dan waktu yang sama, buku Hang Tuah diadaptasikan semula ke dalam layar perak untuk ditunjukkan dalam bentuk wayang gambar. Jadi apabila diadaptasikan dan ditunjuk dalam wayang gambar, viewers dia, penonton dia makin bertambah berbanding dengan buku yang tadi yang ditulis hanya dalam satu bahasa. Jadi menjawab kepada soalan yang pertama tu tadi, perlu adanya aktiviti seperti memperterjemahkan sesuatu buku kepada bahasa yang lain itu perlu wujud, kerana ini akan menarik atau memberi peluang dan ruang kepada sesuatu buku itu untuk difahami oleh segolongan orang lain yang bukan native berbahasa yang ada dalam buku itu.
Okey, baik, saya rasa itu menjawab persoalan dan seterusnya mungkin Tan Sri boleh terangkan sedikit dengan adanya kelab penulis ni, boleh tak kita wujudkan perkampungan penulis dan sebagainya. Bagaimana komen Tan Sri? Ya. Halo. Terima kasih. Ya, idea yang dibagi itu sekejap Tan Sri kita tukarkan mic. Okey. Halo. Terima kasih. Idea-idea yang begitu menambahkan lagi pengetahuan saya untuk merealisasi nak membantulah kelab penulis. Sebenarnya pandangan-pandangan ini ada berterabur, tak dapat dilaksanakan. Siapa nak laksanakan? Ada, universiti pun tak laksanakan cara ni. Jadi saya buat kesimpulan kelab penulis pada hari ini saya akan buat kesimpulan. Saya akan minta pandangan all. Bila ada tu kita nak terbitkan. Bila ada terbitkan, baru saya berhajat nak hantar kepada Menteri Pengajian Tinggi supaya diadakan satu konsep yang jelas. Sekarang karya dalam bahasa Melayu, apa markah dia? Dan lepas tu buku bahasa Melayu tu diterjemahkan keluar, ada markah dia. Mesti ada markah dia, right? Nombor satu, karya dalam bahasa Melayu ada markah. And then orang mengambil karya kita diterjemahkan dalam bahasa Jepun, mesti ada. Kalau dapat sumber, inilah kelab penulis dia kerja. Dia nak membantu universiti. Right? Jadi saling tu kita ada berbagai-bagai bidang, maka barulah kita tahu ilmu kita ni orang Jepun suka. Jadi kita dapat information. Jadi maknanya saya dapat kesimpulan tu. Dan garis panduan ni banyak nak kena buat. Masih bila saya duduk dengan tuan-tuan ni semua, maklumlah semua ilmuwan, menambahkan lagi pengetahuan saya untuk memperkembangkan lagi kelab penulis ni. Jadi insya-Allah nanti saya duduk dan saya tulis garis panduan, lepas tu letak pandangan dan saya nak hibahkan dalam majalah Dewan Bahasa dan seterusnya hantar kepada Menteri Pendidikan Pengajian Tinggi, dibuat garis panduan. Garis panduan, kadang pengajian tinggi ni nasib-nasib menteri. Nak bahasa Melayu, kebangsaan yang ada, dia kena cocok sana, nak bahasa Inggeris. Jadi tak menentu. Saya tengok, saya ikut perkembangan benda-benda yang kena mengarut dalam diri. Jadi yang jadi rajang ni bahasa Melayu ni lah karya. Jadi bangsa. Kan? Jadi tak boleh. Jadi saya bila dapat setuju, kategori bahasa Melayu tu markah dia kita buat karya bahasa Melayu tulen, karya yang berbentuk ilmiah. Lepas tu untuk surat khabar. Masa saya di universiti dulu, siapa tulis surat khabar, diorang tak layan. Kena perlira dalam interview. Padahal dalam surat khabar dan majalah penting. Sebab konsep pensyarah untuk masyarakat, bukan untuk ilmuwan. Dia ada kategori-kategorinya. Macam saya punya idea popular, orang suka baca. Saya dalam surat khabar. Kalau buku jurnal akademik, mereka tak suka. Jadi saya dah dapat membina, membentuk masyarakat Malaysia berbilang bangsa. Satu, kalau akademik, 1000-1000 dia lah. Kalau dalam bahasa lain, maybe 2 juta akan tengok saya punya karya. Inilah sumbangan yang penting. Tapi dalam universiti je konsep, nak ISI, nak akademik. Jadi kesimpulannya lah, saya rasa pertemuan ini menarik. Dapat idea, pandangan, bercambah dan menambahkan saya tulisan. Jadi saya minta ni kawan-kawan ni beri Facebook, kita juga know, minta pandangan, minta Saudara Sabi tolong edit ni. Ni orang muda yang very progresif. Tolong lebih kumpulkan kawan-kawan dia. Lepas tu kita buat hari ini dia pertemuan sebagai satu memorandum kepada Menteri Pengajian Tinggi. Selaraskan tentang kenaikan pangkat dan sebagainya. Tak menentu. Jadi bila dah ada macam universiti, sebenarnya kita ingat arahan universiti betul. Bila kita lawan, saya lawan dekat dalam Senate kabut, dia dengar je pandangan kita, ada rasionalnya. Jadi yang jadi masalahnya, orang yang tak minat menulis dalam bahasa Melayu, dia mempelecehkan. Ini not international, ini mengaut, ini pun jana punya kerja. Tak baik yang cara macam ni, right? Jadi dalam hal ini, saya nak pandang, kita renunglah masyarakat Malaysia, pandanglah masyarakat Jepun, masyarakat Korea, China. Karya dalam bahasa ibunda dia tu sangat dihormati. Tak, kita pula terhege-hege, right? Kena tu lah. Sebab apa? Menteri Pengajian Tinggi yang ada tu tak menentu cara berfikir.
tengok siapa keliling dia dan sebagainya. Jadi insya-Allah dengan ada pertemuan ini dapat satu persefahaman bahawa menetabatkan bahasa Melayu di pengajian tinggi ialah tugas kita. Manakala dulu slogan nak bahasa Inggeris, maknanya kita kompromi memertabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris dan bahasa lain. Saya selalu duk guna bahasa Inggeris. Kita asasnya Inggeris. Bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa antarabangsa. Jepun ke apa, tapi bahasa Melayu tu kita mertabat. Manakala bahasa-bahasa lain tu kita hormati, kita sanjung. Barulah kita tengok martabat bahasa Melayu ditinggikan selaras dengan dasar bahasa kebangsaan bahasa negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia tuan-tuan dan puan, para pengunjung, para tetamu yang berada di MIT sini. Diam tak diam, Tan Sri, Prof, Datuk semua. Diam tak diam, kita dah hampir 2 jam kita berforum dekat atas pentas ni. Daripada jam 3 nak menghampiri jam 5 petang. Baik tuan-tuan dan puan, kita menghampiri ke penghujung untuk sesi forum. Selepas ini saya akan mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nomah Mustafa, Pengarah Penerbit UKM, untuk bersama dengan barisan panelis terpentas untuk menyampaikan cerita hati. Dan seterusnya kita ada sesi bergambar untuk merakamkan momen ataupun detik bersejarah ini bersama dalam Kelab Penulis Universiti Awam bersama dengan barisan panelis kita pada petang ini. Apa pun kami ucapkan juta terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami sepanjang 2 jam kami berada di atas pentas ini untuk membicarakan mengenai hala tuju ataupun cadangan ataupun lontaran idea daripada Tan Sri berkaitan penubuhan Kelab Penulis Universiti Awam. Jadi kita ucapkan terima kasih. Boleh tak kita beri satu tepukan paling gemuruh pada barisan panelis kita pada petang ini? Dengan idea, dengan pandangan, dengan perkongsian yang dikongsikan bersama dengan kita sepanjang petang ini. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, sekali lagi saya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nomah Mustafa, Pengarah Penerbit UKM, untuk naik ke pentas bersama dengan kami untuk menyampaikan cenderia hati kepada barisan panelis. Baik, silakan Profesor Madya Dr. Nomah Mustafa, selaku Pengarah Penerbit UKM, selaku penganjur untuk Forum Kelab Penulis Universiti Awam pada petang ini. Okay, disilakan juga Encik Kamarul Arifin selaku penasihat kepada program kita pada petang ini untuk mengiringi Pengarah Penerbit UKM Profesor Madya Dr. Nomah Mustafa. Baik, Dr. Nomah akan menyampaikan cenderia hati. Kita mulakan dengan kepada Tan Sri Profesor Dato' Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar. Okey, kita serahkan dulu cenderia hati. Lepas tu kita ambil gambar ramai-ramai Tan Sri. Okey, kita berikan tepukan kepada Tan Sri Profesor Dato' Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar. Terima kasih Tan Sri. Seterusnya kepada Profesor Dr. Rahim bin Aman. Baik, seterusnya kepada Dr. Muhammad Syamsino bin Abdul Aziz. Seterusnya kepada Profesor Madya Dr. Khadijah binti Alawi. Seterusnya kepada Profesor Engineer Teknologi Dr. Muhammad Tariq bin Hamid Sultan, Pengarah Penerbit UPM.